Sekali, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang, salam Jumaat dan selamat kembali ke sesi webinar Tradepedia ya, di mana kita bincangkan daripada perkara-perkara yang asas di dalam pasaran kewangan sehinggalah kepada perkara-perkara yang lebih advance, termasuklah analisa fundamental, analisa teknikal yang sedang kita bincangkan sekarang, indikator-indikator yang akan kita gunakan pada carta, pengurusan wang, kawalan emosi sehinggalah cara kita membina sistem dagangan kita sendiri. Semuanya kita cover di bawah silibus Tradepedia. Baik, jadi pada hari ini kita dah masuk ke dalam modul yang ke-8 ya, di mana kita akan bincangkan tentang pengenalan kepada corak pada carta bar dan juga pengenalan pada corak pada carta candlestick. Okey, sebagai contoh kita ada bullish reversal day, kita ada untuk carta candlestick, kita ada hammer, kita ada gravestone doji, kita ada cloud cover dan sebagainya. Akan kita belajar pada hari ini siap satu corak tersebut dan bagaimana kita yang paling penting mentafsirnya untuk membantu kita membuat keputusan dagangan. Baik, jadi sebelum itu kita bincang sedikit tentang disclaimer ya. Jadi di dalam industri perdagangan kita akan sentiasa berdepan dengan risiko. Jadi kalau anda ingin berdagang, ingin melabur, anda kena fahami risiko yang anda hadapi. Jadi semasa kita mengejar ganjaran di dalam pasaran kewangan, secara automatik ya kita akan mengambil risiko. Lagi besar ganjaran yang kita inginkan, lebih besarlah risiko yang kita perlu hadapi ya. Jadi kami di XM dan juga di Tradepedia ya, kami menawarkan platform pendidikan dan bukannya memberikan signal. Jadi keputusan dagangan adalah 100% di tangan anda. Jadi kalau anda memahami risiko, barulah anda boleh mula berdagang dan melabur menggunakan wang sebenar. Baik, jadi dalam topik kita pada hari ini kita akan bincangkan tentang corak-corak pada carta bar dan juga corak-corak pada carta candlestick. Tapi sebelum itu saya ingin ingatkan kepada para penonton ya, jika anda biasa ada sebarang persoalan, sebarang pertanyaan sama ada berkenaan dengan topik hari ini ataupun mana-mana topik di bawah silibus Tradepedia ataupun soalan-soalan umum ya berkenaan dengan pasaran kewangan, anda bolehlah tuliskan soalan anda di ruangan chat box yang disediakan. Mudah saja di browser anda, bahagian kanan ada chat box ya. Tuliskan nama, klik join dan anda bolehlah nyatakan soalan-soalan anda di sana dan saya akan cuba menjawab dari masa ke semasa sepanjang webinar pada hari ini. Dan bukan itu saja, jika anda ada pendapat yang ingin anda suarakan, tak ada masalah, anda boleh nyatakan di chat box dan kita bincangkan, kita berdiskusi, kita nak berdebat pun tidak ada masalah ya, dan kita open. Ini adalah dua hala, cara dua hala. Dan di dalam ruangan lanjutan lokal kita menggalakkan lagi interaksi antara penonton dan juga instruktur menjadikan sesi ini lebih interaktif dan juga ada dua hala feedback information. Baik, jadi berkenaan dengan topik kita pada hari ini, kita belajar tentang corak-corak yang kita dapat kenal pasti dan kita seterusnya nak tafsirkan ya di dalam tambah dan juga carta candlestick. Jadi kita akan belajar dahulu apakah corak-corak yang terbentuk pada carta bar dan kemudian kita akan belajar pula apakah corak-corak yang terbentuk pada carta candlestick dan akhir sekali bagaimana kita nak merumuskan, kita nak buat cheat code, kita nak buat satu summary bagaimana kita nak mengesahkan sama ada corak ini adalah corak ataupun tidak ya. Baik, jadi kita mulakan dahulu dengan corak yang dapat kita jumpa pada carta bar. Habis sebelum itu kita recap sikit apakah itu carta bar dan carta candlestick ya. Tapi kalau kita lihat dulu dari segi keseluruhan, ada begitu banyak corak-corak yang kita dapati di dalam carta. Ini adalah sebahagian contohnya dan ini adalah contoh untuk carta candlestick. Carta bar juga kita ada lebih kurang sama. Banyaknya corak-corak yang boleh terbentuk ya, masing-masing ada nama. Kita ada contoh di sini. Kita ada hammer, bullish engulfing, bearish engulfing, piercing line, dark cloud, inverted hammer, shooting star dan sebagainya ya. Jadi itulah kerana di akhir webinar ini kita akan buat satu rumusan, satu teknik yang membolehkan kita merumuskan kesemua ni ya, sama ada itu adalah candle pertukaran ataupun tidak. Jadi itu akan kita belajar nanti. Tapi sebelum itu kita lihat dulu beberapa contoh corak-corak yang terbentuk pada carta bar
dan juga corak-corak yang terbentuk pada carta candlestick. Baik. Tapi sebelum itu dulu, kita mulakan dengan carta bar, ya, corak yang boleh terbentuk di carta bar. Tapi sebelum itu kita kena recap balik. Apakah itu sebenarnya carta bar? Jadi pada hari yang lepas kita dah bincangkan tentang cara nak membaca carta. Kita ada 3 jenis, yang basic yang perlu kita tahu, iaitu carta garisan, carta bar dan carta candlestick. Untuk carta bar, kita ulang kaji sikit tentang anatomi carta bar, ya. Jadi carta bar berbentuk seperti ini. Apa bezanya dengan carta garisan? Ialah carta bar menggunakan kesemua 4 elemen harga. Harga buka, harga tertinggi, harga terendah dan harga tutup, ya. Kalau carta garisan hanya menggunakan apa? Hanya menggunakan harga tutup. Jadi seperti ini, harga tertinggi dan harga terendah pada sesi itu, ya, digambarkan dengan apa? Digambarkan dengan satu badan bar. Dan kemudian harga buka dan harga tutup digambarkan dengan apa? Dengan satu tik, ya. Kalau harga buka di sebelah kiri, kalau harga tutup di sebelah kanan bar tersebut, ya. Dan ini adalah anatomi. Kita dapat lihat kesemua 4 elemen harga digambarkan. Baik. Jadi, dengan kita menggunakan carta bar, apa keistimewaan carta garisan? Ialah dengan carta bar, kita dapat lihat dengan jelas pembentukan corak-corak yang spesifik. Dan corak-corak ini kita dapat lihat dengan jelas, ya, dengan menggunakan carta bar, dan setiap corak ada ciri-ciri yang tersendiri. Sama ada bersifat bullish ataupun sama ada bersifat bearish. Jadi kita dah tahu anatomi carta bar. Kemudian kita nak lihat bagaimanakah carta bar boleh membentuk corak yang pasti. Baik. Corak yang pertama untuk carta bar ialah key reversal. Key reversal bagaimana? Kita lihat dalam contoh berikut. Baik. Kan kita ada pergerakan harga seperti ini, ya. Jadi ini pergerakan harga dan kita tahu harga bergerak dalam bentuk zigzag. Membentuk puncak dan dasar. Dan pergerakan ini kita dapat kena pasti inikah pergerakan apa? Ini adalah pergerakan uptrend. Baik. Jadi key reversal yang bearish, ya, akan berlaku pada perakhiran uptrend. Lagi sekali, ini adalah bar pertukaran. Bermakna berlakunya corak, ia akan bertukar arah. Jadi kita daripada uptrend berlaku bar pertukaran, bermakna kita akan berpindah ke apa? Ke downtrend. Baik. Jadi bagaimana key reversal bearish terbentuk, ya, adalah seperti berikut. Jadi katakan kita baru saja tutup bar yang ini, ya. Hari ini bar dah tutup, market dah tutup, dan kita mulakan hari perdagangan yang baru. Katakan ini adalah carta hariannya. Jadi apabila hari perdagangan yang baru bermula, kita dapat lihat harga melonjak ke arah yang lebih tinggi. Kita lihat ni hari yang baru melonjak, ya. Harga buka di atas daripada harga tutup hari semalam. Ini adalah ciri pertama untuk key reversal yang bearish. Tapi kemudian harga turun semula dan tutup di bawah harga tutup bar sebelumnya. Jadi ini adalah harga tutup semasa dan ini adalah harga tutup sebelumnya. Untuk key reversal yang bearish, harga tutup semasa berada di bawah harga tutup yang sebelumnya. Dan oleh sebab itu, bar ini berwarna merah. Dan ini adalah contoh key reversal yang bearish, dan selepas lengkapnya key reversal yang bearish, kita menjaga ke apa? Daripada uptrend bertukar menjadi downtrend. Itu yang kita tafsirkan. Baik. Dan kemudian kita juga ada apa? Kita juga ada lawan kepada bearish key reversal. Kita ada bullish key reversal. Kalau bearish ke bawah, bullish reversal ke mana? Akan ke atas. Jadi untuk bullish key reversal, pembentukannya hampir sama dengan bearish key reversal. Cumanya ia terbalik. Kalau tadi harga melonjak naik,
Kalau untuk bullish key reversal, harga akan melonjak ke mana? Ke bawah. Okey. Jadi harga buka akan buka di bawah harga tutup bar yang sebelumnya. Jadi ini adalah harga tutup bar yang sebelumnya, tick ni ya. Jadi harga buka bar sebelum yang sekarang ni akan buka di mana? Buka di bawah sini. Okey, seperti ini. Okey, jadi harga buka berada di bawah harga tutup yang sebelumnya. Kemudian harga berpatah balik, naik semula dan tutup. Okey, dan dia tutup di atas harga tutup yang sebelumnya. Okey, oleh itu bar ini menjadi warna hijau. Ini apa yang kita belajar pada seminar yang lepas ya, pembentukan bar. Okey, jadi apabila key reversal bullish berlaku, apa jangkaan kita? Daripada downtrend, kita berjangkakan bertukar arah, bergerak ke arah uptrend. Okey, bergerak ke atas. Okey. Okey, nampak ya? Dan ini kita boleh lihat berlaku di mana. Okey, kita boleh lihat satu contoh je bagaimana ia berlaku. Okey, kita ada satu contoh bullish key reversal day yang berlaku di carta, saya cari sini carta Euro USD. Okey, contoh bullish key reversal. Okey. Okey, sekarang anda dapat lihat ya. Okey, tak boleh nak zoom in lagi. Jadi kalau anda lihat sekarang ni di sini. Okey, saya akan tampilkan. Okey, jadi ini adalah contoh bullish key reversal. Kenapa? Kalau kita lihat harga buka okey untuk candle yang selepas dia berada di bawah. Okey, harga tutup candle yang lepas. Jadi ada bawah sedikit ni, di bawah sedikit daripada candle tutup bar yang sebelumnya. Okey, itu ciri pertama. Ciri kedua, harga tutup bar semasa perlu tutup di atas harga tutup bar yang sebelumnya. Jadi ini harga tutup bar semasa di atas harga tutup bar yang sebelumnya. Ini adalah contoh bullish key reversal day. Ya. Berlaku pada Euro USD, carta harian. Carta harian ini bermakna carta D1 lah ya. Carta D1, carta harian. Jadi apa yang berlaku ialah seperti berikut. Kita daripada pergerakan downtrend. Okey. Kemudian berlaku bullish key reversal. Okay, jadi apa jangkaan kita? Jangkaan kita ialah trend akan bertukar. Daripada downtrend. Okay, seperti ini. Menjadi uptrend. Okay, seperti yang kita lihat di sini. Okay, contoh bullish key reversal day. Okay, nampak ya? Daripada downtrend. Okay, berlaku bullish key reversal day. Bullish bermakna ini adalah pertukaran arah ke atas. Kita kemudian melihat harga bergerak ke atas. Okay, di sini adalah uptrend. Okay. Baik, jadi ini baru satu. Kita ada beberapa lagi corak-corak pertukaran bar. Okay, ini adalah reversal day. Dan kalau kita lihat ada lagi ya beberapa lagi jenis corak pertukaran bar. Okay, kita lihat yang kedua ialah two bar key reversal. Okay, jadi kita lihat bagaimanakah two bar key reversal terbentuk pada carta bar ya. Oleh tujuan itu kita lihat contoh dalam slide ni. Okey, seperti biasa kita ada pergerakan harga dalam bentuk zigzag
Dan pergerakan ini adalah pergerakan apa? Ini adalah pergerakan uptrend. Baik. Jadi Tsubaki reversal yang bearish berlaku bila? Berlaku di pengakhiran uptrend. Kerana apa? Bearish bermakna ia akan bergerak ke bawah. Biasanya akan berlaku di mana? Di penghujung uptrendnya, bermakna berlaku di sini. Okey, jadi sekarang kita lihat pembentukan bar yang seterusnya. Okey, apa yang berlaku ialah harga bar buka aras yang sama. Okey. Okey, jadi ini adalah bar terkini, bar semasa. Harga bukanya adalah pada aras yang sama dengan harga tutup bar yang sebelumnya. Okey, tetapi bar ini harga tutupnya lebih rendah ataupun hampir sama dengan harga rendah yang sebelumnya. Ini adalah contoh Tsubaki reversal yang bearish. Daripada uptrend berlaku bar pertukaran menjadi downtrend. Okey. Jadi ini adalah yang bearish. Kita juga ada bullish Tsubaki reversal. Okey, proses pembentukannya hampir sama, cuma kita terbalikkannya saja. Okey, jadi harga buka untuk bar yang seterusnya ya, bar yang seterusnya buka pada harga tutup bar yang lepas ya, sama aras dengan harga tutup bar yang lepas. Okey, harga buka di sini. Tetapi bar ini tutup pada aras yang lebih tinggi ataupun hampir sama dengan harga tinggi bar yang sebelumnya. Okey, ini adalah bullish Tsubaki reversal. Okey, daripada downtrend, berlaku bar pertukaran. Kita menyangkakan pergerakan seterusnya adalah pergerakan ke atas. Okey, seperti ini. Okey, jadi ini jenis yang kedua. Tadi kita ada key reversal, sekarang kita ada two bar key reversal. Kalau key reversal, kita ada lonjakan untuk bar yang seterusnya. Tapi kalau two bar key reversal, harga buka bar yang seterusnya adalah sama dengan harga tutup bar yang sebelumnya, seperti di sini dan juga di sini. Okey, jadi untuk tujuan itu kita lihat kepada contoh ya. Jadi saya ada contoh di sini. Okey, ini adalah carta British Pound USD. Okey, dan lihat. Okey, di sini. Kita lihat kepada bar yang baru ini. Okey, harga bukanya adalah sama aras dengan harga tutup bar yang sebelumnya. Ya, ciri pertama. Kemudian, harga tutup bar semasa juga adalah pada aras yang sama ataupun lebih rendah daripada harga terendah bar yang sebelumnya. Ini adalah contoh bearish two bar key reversal. Okey, maknanya ini adalah apa? Ini adalah pergerakan trend. Okey, walaupun tak besar ya, tapi ini kita kira juga sebagai pertukaran trend. Okey. Okey, kemudian berlaku bearish two bar key reversal. Bearish ya, mana bergerak ke bawah, selepas itu kita dapat lihat pergerakan seperti ini. Waalaikumsalam Hikmal, apa khabar? Tengah belajar tentang corak-corak pada carta bar dan juga carta candlestick. Okey. Begini ya. Baik. Jadi berlakunya corak ni kalau kita perhatikan berlaku lagi sekali. Berlaku di mana? Okey. Kalau kita lihat berlaku di mana? Berlaku di sini. Okey, sini juga kita boleh katakan adalah apa? Ini juga adalah two bar key reversal yang bearish. Okey, juga kita boleh consider apa yang berlaku di sini. Nampak ya? Okey, antara dua bar chart ini. Okey, kita lihat. Ini adalah pergerakan ke atas. Okey,
Ini carta hariannya, maknanya adalah carta D1. Kemudian berlaku bearish to bar kiri reversal di sini. Okay, kita dapat lihat berlaku pertukaran arah ke bawah. Okay, daripada sini adalah uptrend. Kemudian bertukar menjadi downtrend. Baik. Okey, ini corak yang kedua. Kita ada beberapa lagi ya, corak pertukaran trend. Okey, jadi masih lagi pada carta bar. Ini kita gelar sebagai bar pertukaran inside day. Contohnya adalah seperti berikut. Okey, seperti biasa kita ada pergerakan harga dalam bentuk zigzag dan ini adalah pergerakan uptrend. Dan inside day kita ada dua. Kita ada bearish inside day dan kita juga ada bullish inside day. Okay, jadi untuk bearish inside day berlaku di mana? Berlaku di penghujung uptrend. Okay, tapi apakah ciri-cirinya? Okay, kita lihat. Apakah bentuk bar yang akan terbentuk sekarang? Okay, jadi sekarang kita lihat. Bar yang terkini, okay, bar semasa berada di dalam bar yang sebelumnya. Bermakna pergerakannya tak melebihi harga tertinggi dan terendah bar yang sebelumnya. Okay, oleh itu kita namakan dia sebagai inside day. Okay, harga kekal di dalam julat pergerakan harga bar sebelumnya. Okay, daripada uptrend berlaku bar pertukaran inside day, kita berjangkakan harga akan bergerak ke mana? Bergerak ke bawah. Ya, ini adalah bearish. Corak bearish. Okey, kemudian lawan kepada bearish inside day, kita juga ada bullish inside day ya. Pembentukannya hampir sama, cuma terbalik. Okey, kali ini bar yang terbaru berada di dalam julat pergerakan harga bar yang sebelumnya. Sama ya. Tapi cuma candle-nya lain. Okey, ini adalah candle bullish, ini adalah candle bearish. Tapi dia tak melebihi bar yang sebelumnya. Okey, nampak ya? Dia tak melebihi bar yang sebelumnya. Ini juga sama. Bar ini tak melebihi bar yang sebelumnya, bar yang ini pun tak melebihi bar yang sebelumnya. Okey, ini adalah inside day. Okey, jadi kita lihat contoh inside day. Okey, berlaku pada carta USD Yen. Okey, bearish inside day. Ini carta harian bermakna D1 ya. Okey. Jadi berlaku di mana? Berlaku di sini. Lihat ya. Bar yang terbentuk selepas bar bullish ni, bar bearish ni berada di dalam julat pergerakan harga bar yang sebelumnya. Dia tak melebihi harga tertinggi bar sebelumnya dan juga harga terendah tak melebihi harga terendah bar yang sebelumnya. Dia berada di dalam. Ini adalah inside day. Kenapa bearish? Kerana ia berlaku di penghujung uptrend. Dan kemudian harga bertukar arah, bergerak ke arah bawah ya, ke arah downtrend. Lagi satu contoh bar pertukaran. Okey, inside day. Okey, cirinya adalah bar seterusnya di dalam bar yang sebelumnya. Pergerakannya tak melebihi daripada harga tertinggi dan harga terendah bar yang sebelumnya. Baik.
Okey. Jadi kita dah lihat ni contoh bearish inside day. Jadi kita cari pula contoh bullish inside day. Okey, jadi di sini saya nampak ada satu contoh. Okey, tadi bearish, ini bullish pula ya. Bullish inside day berlaku di mana? Okey, berlaku di sini. Lihat ya. Bar. Okey, bar ini berada di dalam julat pergerakan harga bar yang sebelumnya. Okey, juga adalah contoh baik untuk corak pertukaran inside day. Tapi kali ini bullish ya, kerana kita mendapati pergerakan sebelumnya pergerakan ke atas. Okey, jadi daripada sini gerakan downtrend, kemudian berlaku bullish inside day. Kita berjaga ke apa? Kita menjagakan harga akan bergerak ke atas. Okey, seperti ini. Okey, bayangkan kalau kita gunakan carta garisannya, kita tak nampak apa-apa pattern pun. Kita cuma nampak garisan saja. Tapi kalau kita menggunakan carta bar dan nanti kita belajar carta candlestick, banyak informasi tambahan. Kenapa? Kerana kita menggunakan ke semua 4 elemen harga. Harga buka, harga tinggi, harga terendah dan juga harga tutup. Okey, dan ini adalah uptrend. Okey, nampak lihat ya, pembentukan bullish inside day. Ini tadi adalah bearish inside day. Okey, di dalam. Kali ini bullish inside day, bar ini di dalam bar yang sebelumnya. Baik. Okey, tapi kita ada lagi ya, kita ada lagi corak-corak pertukaran bar pada carta bar. Kita dah belajar tadi tentang apa? Reversal day, 2 bar, key reversal day, kemudian inside day. Okey, lawan kepada inside day kita ada apa? Kita ada yang keempat ya, corak bar yang keempat, iaitu corak apa? Corak outside day. Okey, hari yang di luar pula. Okay, jadi kita lihat bagaimana outside day terbentuk. Jadi bagi siapa yang dah boleh teka, sebenarnya simple saja. Dia terbalik daripada inside day. Jadi kalau inside day tadi, okay, ini kita ada pergerakan trend. Sekarang ni kita berjangkakan akan ada apa? Akan ada bar pertukaran yang bearish. Okay, jadi bearish outside day, bagaimana ia berlaku ialah bar yang seterusnya yang akan terbentuk nanti akan berada di mana? Di luar, maknanya melebihi daripada bar yang sebelumnya. Okay, jadi bar yang akan terbentuk sekarang melebihi daripada bar yang sebelumnya. Harga tertinggi lebih tinggi daripada harga tertinggi bar yang sebelumnya. Kemudian harga terendah pula juga lebih rendah daripada harga terendah bar yang sebelumnya. Ia berada di luar bar sebelumnya dan ini adalah contoh bar pertukaran. Dalam kes ini, bearish outside day kenapa? Kerana berlaku di puncak dan di penghujung uptrend. Okey. Jadi daripada uptrend berlaku bar pertukaran outside day, kita menjangkakan harga akan bertukar arah dan bergerak ke bawah. Okey. Dan untuk bearish outside day kita juga ada lawannya ya. Okey, jadi setiap sini ada bearish dan juga ada bullish. Jadi untuk outside day kita juga ada bullish outside day, dan bullish outside day berlaku di penghujung downtrend dan di dasar ya. Dan kita menjagakan pergerakan ke atas akan berlaku. Jadi untuk bullish outside day, apa yang berlaku? Sama. Bar yang seterusnya, yang akan berlaku di sini ya, bar yang terbentuk seterusnya akan berada di luar. Okay, maknanya melebihi daripada bar yang sebelumnya, seperti ini.
Okay. Harga terendah lebih rendah daripada harga terendah bar yang sebelumnya. Harga tertinggi lebih tinggi daripada harga tertinggi bar yang sebelumnya. Ini adalah outside day yang bullish. Kenapa bullish? Kerana dia berlaku di penghujung downtrend dan berlaku di dasar. Okay. Jadi kita lihat kepada contoh outside day pula. Okay. Jadi ia berlaku pada carta Swiss franc depresian. Ini carta harian ya. Okay. Harian adalah D1. Okay. Jadi bearish outside dia berlaku di mana? Berlaku di sini. Okay, nampak ya? Candle yang selepasnya, okay, harga tertinggi lebih tinggi daripada harga tertinggi candle sebelumnya. Harga terendah juga lebih rendah daripada harga terendah bar yang sebelumnya. Jadi bar ini berada di luar bar yang sebelumnya. Okay, ini adalah outside day. Kenapa bearish? Kenapa? Kerana ia berlaku di penghujung uptrend dan berlaku di puncak. Okay, nampak ya? Jadi ini adalah trend. Okay, kemudian berlaku bearish outside day, bertukar arah ke bawah. Okay, kita lihat ni. Okay. Okey, sekarang kita lihat pula, kalau kita lihat kepada lawannya, kita juga ada bullish outside day ya. Jadi kita lihat contoh bullish outside day. Okey. Lebih kurang sama dengan apa yang berlaku pada bearish outside day tadi, cuma kita terbalikkannya saja. Jadi kita akan dapat sesuatu seperti ini. Okey, jadi contohnya ada berlaku pada carta Canadian dollar Japanese yen, carta harian lagi sekali. Satu. Dia berlaku di mana? Berlaku di sini. Balik ya. Bar yang baru ini, harga tertingginya lebih tinggi daripada harga tertinggi bar sebelumnya. Begitu juga dengan harga terendah berada di aras yang lebih rendah daripada harga terendah bar yang sebelumnya. Bermakna bar yang ini berada di luar bar yang sebelumnya. Ini adalah outside day. Okay, kenapa bullish? Kerana berlaku di dasar. Okay, jadi ini aku gerakan ke bawah. Okay, ia berlaku di dasar. Oleh itu, ia adalah bullish outside day. Okay. Daripada downtrend, kemudian berlaku bullish outside day, ini adalah bar pertukaran, kita menjangkakan akan berlaku pertukaran arah. Okay, seperti di sini. Okay, ada downtrend. Dan kita bertukar, kenapa? Kerana ada outside day, bullish outside day, kita bertukar arah kepada uptrend.
Okey, baik. Okey, tadi ini adalah bearish outside day. Okey, dan ini pula adalah bullish outside day. Baik. Okey, tapi kita ada lagi satu je corak pertukaran untuk chart khabar, iaitu apa? Jadi kita dah sentuh tadi key reversal, 2 bar key reversal day, kemudian inside day, yang keempat outside day, dan yang kelima adalah apa? Yang kelima adalah spike. Okey, bar pertukaran yang berbentuk spike. Okey, jadi untuk kita lihat bagaimana spike terbentuk, ya, kita lihat kepada contoh pada slide ini. Okey, jadi kita ada pergerakan harga, ya, harga bergerak dalam bentuk zigzag, okey, membentuk puncak dan dasar. Ini tipikal. Jadi ini adalah pergerakan uptrend. Okey, sekarang ni kita dah berada di penghujung uptrend dan juga berada di puncak. Jadi kalau ada bar pertukaran yang akan berlaku ialah bar pertukaran yang bersifat apa? Bersifat bearish. Okey, jadi kita lihat dulu bagaimana bearish spike terbentuk. Okey, jadi bearish spike akan terbentuk di sini, ya. Jadi bagaimana terbentuk, kita perhatikan pasaran buka saja. Okey. Okey, harga kemudiannya melonjak naik. Okey, pasaran buka kemudian harga melonjak naik, okey, mencipta aras tertinggi yang baru. Tetapi kemudian patah balik. Okey, patah balik dan harga tutup untuk bar ini tutup berhampiran dengan harga buka hari tersebut. Okey, harga buka di sini, kemudian harga naik, harga turun balik, harga tutup di aras yang hampir sama ataupun sama, ya, dengan harga buka sesi tersebut. Okey, tetapi di atas harga tutup sesi yang sebelumnya. Okey, ini adalah ciri-ciri spike. Okey, dan ini adalah bearish spike. Kita berjangka ke apa? Kita berjangkakan harga akan bergerak ke bawah. Okey, dan bagi setiap corak bar pertukaran, kita akan ada bullish dan kita akan ada bearish. Jadi ini adalah contoh bearish spike. Lawannya kita akan dapati bullish spike. Okey, jadi pembentukannya sama, cuma kita terbalikkannya saja. Jadi untuk bullish spike apa akan jadi ialah pasaran buka saja harga akan turun. Okey, berturun mencipta aras rendah yang baru. Kemudian naik semula tapi tutup di atas di bawah aras, di bawah harga tutup bar yang sebelumnya. Itu ciri-cirinya. Okey, dan ini adalah di penghujung downtrend ataupun di dasar, ya. Jadi kita berjangkakan akan berlaku pertukaran arah ke atas. Okey, jadi ini adalah bagaimana bar pertukaran spike terbentuk. Okey, dan kita lihat kepada contoh bar pertukaran spike, ya. Saya ada di sini. Okey, dia berlaku pada carta Euro Canadian Dollar. Okey, berlaku pada carta Euro Canadian Dollar. Okay, lagi sekali ingat carta harian, ya. Okey, dan ia berlaku di mana? Ia berlaku di sini. Okay, ini adalah contoh spike. Okey, kalau kita lihat, ya, satu persatu apa yang terjadi. Okey, harga buka, kemudian harga jatuh, okey, mencipta aras rendah yang baru, kemudian naik semula dan harga tutup, okey, berada di aras yang hampir sama dengan harga buka tetapi lebih rendah daripada harga tutup bar yang sebelumnya. Okey, itu semua adalah ciri-ciri spike. Okey, dan ini adalah bullish spike, bermakna kita daripada pergerakan ke bawah seperti ini. Ini adalah pergerakan downtrend, ya. Okey, dan akan bertukar arah kepada uptrend. Kenapa? Kerana ini adalah bullish spike dan bullish spike adalah
corak bar pertukaran. Okey, bar akan pertukaran. Okey, seperti ini. Daripada downtrend menjadi uptrend. Okey, kita lihat dari mula tadi kita ada apa? Kita ada dari mula tadi kita ada key reversal day. Okey, ini corak pertama. Okey, key reversal day sama ada bullish ataupun bearish. Okey, kemudian yang kedua ialah kita ada 2 bar key reversal day sama ada bearish seperti di sini ataupun sama ada bullish. Okey, seperti yang kita lihat pada carta ini. Ini adalah bullish 2 bar key reversal, ini adalah bearish 2 bar key reversal untuk kedua-dua case di sini. Okey, dan juga di sini. Dua-dua adalah 2 bar key reversal yang bearish. Okey, jadi ini adalah corak yang kedua. Okey, corak yang ketiga ialah inside day. Okey, dan inside day kita ada dua. Kita ada bearish inside day, kita ada bullish inside day. Okay, ini adalah contoh bearish inside day. Okey, kenapa berlaku di puncak dan kemudian bar yang ini berada di dalam bar yang sebelumnya. Okey, bar yang ini harga terendah dan harga tertinggi tak melebihi daripada harga terendah dan tertinggi bar yang sebelumnya. Ia berada di dalam bar yang sebelumnya, oleh itu ia dinamakan inside day. Okey, dan ini adalah contoh bearish. Kita lihat pula kepada contoh yang bullish. Okey, ini adalah contoh bullish ya untuk inside day. Lagi sekali kita lihat. Kenapa bullish? Kerana berlaku di dasar. Kita lihat di sini apa yang berlaku ialah harga terendah dan harga tertinggi bar ini ya tak melebihi daripada harga tertinggi dan terendah bar yang sebelumnya. Ia berada di dalam bar yang sebelumnya, oleh itu ia dinamakan sebagai inside day. Okey. Kemudian yang keempat, jadi ini corak yang ketiga. Corak ketiga adalah corak inside day, bullish ataupun bearish. Yang keempat ialah lawan kepada inside day, iaitu outside day. Okey, ini adalah corak yang keempat. Dan untuk outside day juga kita ada dua. Kita ada bearish outside day seperti di sini. Dan outside day apa yang berlaku? Terbalik. Candle yang bar yang seterusnya berada di luar bar yang sebelumnya, bermakna harga tertinggi melebihi daripada harga tertinggi bar sebelumnya dan harga terendah melebihi daripada harga terendah bar yang sebelumnya. Ia berada di luar bar yang sebelumnya, oleh itu ia dinamakan outside day. Kita lihat daripada uptrend berlaku corak bertukar menjadi downtrend. Okey, ini adalah bearish. Kita juga ada bullish outside day ya. Kalau bullish kita lihat berlaku di dasar, dan apa yang berlaku ya sama seperti outside day untuk bearish tadi. Bar yang seterusnya, yang bar yang ini ya, berada di luar bar yang sebelumnya. Maknanya harga tertinggi melebihi daripada harga tertinggi bar sebelumnya. Harga terendah melebihi daripada harga terendah bar yang sebelumnya, berada di luar bar yang sebelumnya. Okay, oleh itu dinamakan outside day. Kenapa boleh? Kerana ia berada di dasar. Okay, kemudian berlaku pertukaran arah daripada bawah ke atas. Okay. Dan akhir sekali kita ada corak pertukaran. Okay, corak pertukaran apa? Corak pertukaran yang kita sentuh tadi iaitu spike. Okay, spike kita ada bullish dan kita juga ada bearish. Okay, contoh spike kita lihat tadi, contoh yang bullish ya ialah di sini. Okay, ini adalah contoh bullish spike. Okay. Buka harga pada sesi tersebut, kemudian harga turun mencipta aras rendah yang baru. Okey, di sini mencipta aras rendah yang baru, kemudian patah balik dan tutup berdekatan dengan harga buka sesi tersebut, tetapi di bawah harga tutup sesi yang sebelumnya ataupun bar yang sebelumnya. Okey, ini adalah contoh spike. Okey, bullish spike. Daripada pergerakan downtrend bertukar menjadi pergerakan uptrend. Okay, jadi ada 5 corak-corak untuk bar chart. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi ini adalah yang paling common, yang paling kerap berlaku di dalam pasaran kewangan. Okey, kita ada
Yang pertama tadi ialah bar pertukaran key reversal. Kemudian kita ada bar pertukaran two bar key reversal. Lihat ya, bezanya harga buka bar seterusnya adalah sama dengan harga tutup bar yang sebelumnya. Begitu juga untuk yang bullish, harga buka bar seterusnya adalah pada arah yang sama dengan harga tutup bar yang sebelumnya. Ini adalah ciri-ciri two bar key reversal. Kita ada bearish, kita ada bullish. Okey, kemudian kita ada corak yang ketiga, corak bar pertukaran, iaitu corak inside dia seperti yang kita dah bincangkan tadi. Bar seterusnya berada di dalam bar sebelumnya, ya, pergerakannya tak melebihi pergerakan harga bar sebelumnya, ya, harga tertinggi dan terendah tak melebihi daripada harga tertinggi dan terendah bar sebelumnya, ia berada di dalam. Okey, kita ada yang bersifat bearish, berlaku di hujung uptrend dan berlaku di puncak, dan kita ada juga yang bersifat bullish, berlaku di hujung downtrend dan berlaku di dasar seperti ini. Baik. Kemudian corak yang keempat ialah lawan kepada inside day. Kalau inside day, candle seterusnya di dalam. Kalau outside day, candle yang seterusnya berada di luar. Okey, seperti ini. Okey, juga adalah bar pertukaran. Okey, harga tertinggi dan harga terendah untuk sesi ini, ya, untuk bar ini melebihi daripada bar yang sebelumnya. Ia berada di luar, oleh itu dia dinamakan sebagai outside day. Okey, begitu juga untuk yang bersifat bullish, ya. Bar seterusnya melebihi dari segi harga tertinggi dan harga terendah daripada bar yang sebelumnya. Ia berada di luar bar sebelumnya. Okey. Dan kenapa ini bullish? Kerana ia berapa? Dia berlaku di mana? Dia berlaku di penghujung downtrend dan berlaku di dasar. Kalau yang ini berlaku di hujung uptrend dan berlaku di puncak. Baik. Dan akhir sekali corak yang kelima, corak bar pertukaran yang kelima ialah corak spike. Okey, seperti yang kita lihat tadi. Baik, jadi bahagian pertama webinar hari ini kita fokus kepada carta bar. Ya, jadi carta bar ni bezanya dengan carta candlestick ialah carta bar ni kita menggunakan beza dengan carta garis ialah carta bar ni kita menggunakan kesemua elemen harga. Okey. Dan ini juga dikongsi dengan carta candlestick. Carta candlestick juga seperti carta bar, kita menggunakan kesemua 4 elemen harga. Okey, harga buka, harga tutup, harga tinggi dan harga rendah. Okey, sekarang kita pergi pula, kita bincangkan tentang carta candlestick. Baik. Jadi carta candlestick adalah seperti berikut, ya. Carta candlestick ini sebenarnya adalah satu teknik yang lama. Bayangkan pada kurun ke-16, okay, zaman ini saya rasa masih lagi kerajaan Melayu Melaka di Malaysia, ya, bukan di bawah British, bukan di bawah Portugal, masih lagi Sultan Melaka yang mentadbir. Okay, jadi pada ketika itu dah digunakan carta candlestick. Okay. Jadi pada tujuan asalnya kenapa carta candlestick dicipta ialah untuk membantu pedagang beras di Jepun. Okay, jadi pedagang beras di Jepun nak memastikan mereka jual pada kadar yang menguntungkan, mereka perlu meramalkan pergerakan harga beras di masa hadapan. Oleh itu mereka menggunakan teknik candlestick. Jadi keistimewaan candlestick ialah bukan saja ia memberikan tafsiran kepada data-data harga, tetapi ia dapat memberikan apa? Dapat memberikan isyarat ataupun signal, ya, untuk beli ataupun jual, dan juga amaran untuk kita keluar daripada pasaran, ya. Amaran kepada apa? Amaran kepada kemungkinan berlakunya perubahan harga, perubahan arah harga. Inilah kenapa candlestick adalah salah satu cara pencartaan yang paling popular yang digunakan hinggalah ke hari ini. Dan kita akan belajar kenapa di slide yang seterusnya. Jadi bukan saja membantu pedagang mengenal pasti trend semasa, tapi juga dapat memberikan amaran kemungkinan berlakunya pertukaran trend. Ini keistimewaannya. Baik. Jadi
Lalu kita terus masuk ke dalam corak-corak candlestick, kita belajar dulu seperti mana kita lihat kepada carta bar tadi, masing-masing ada anatominya. Okey, anatomi carta bar, okey, kita ada satu garisan lurus, kemudian kita ada tick di sebelah kiri dan kanan menggambarkan harga buka dan harga tutup. Candlestick lain sikit cara kita melukiskannya ataupun cara kita plotkan. Ini kita lihat dulu kepada anatomi candlestick. Okey, bagaimanakah structure candlestick. Candlestick sama seperti carta bar, kita menggunakan kesemua 4 elemen harga. Harga buka, harga tutup, harga tertinggi dan harga terendah. Okey, untuk kita plotkan candlestick. Kemudian warna badan juga, candlestick ni memberikan kita informasi. Okey, kalau ini harga tutup berada di atas harga buka, bermakna dalam sesi ini harga bergerak ke atas. Okey, pada akhir hari ini harga berada di atas daripada harga tutup. Jadi ini adalah candle yang bullish dan ia diwarnakan warna hijau. Sebaliknya, kalau harga tutup berada di bawah harga buka pada hari tersebut, maknanya apa? Maknanya harga jatuh ke bawah. Dan ini adalah candle bearish dan warna badan. Candle bearish biasanya diberikan warna merah. Biasanya ini terpulang kepada pedagang. Ya. Anda nak gunakan warna purple pun tak ada masalah. Okay, tapi biasanya bullish warna hijau, bearish warna merah. Baik. Kemudian, informasi tambahannya daripada candlestick ialah size badan. Okay, size badan candle ni antara harga buka dan harga tutup memberikan kita gambaran tentang siapa yang menguasai sesi tersebut. Okay, sama ada penjual atau pembeli. Okay, ada size badan. Kalau kita size badan apa ini? Size badan besar dan berwarna merah. Apa maksudnya? Maksudnya pada sesi ini penjual sedang menguasai, bear sedang menguasai. Ya. Kalau badan kecil, apa yang berlaku? Kalau badan kecil bermakna kurang kekuatan, okay, kurang momentum untuk candle ini. Ya. Jadi ini adalah candle yang bersifat lebih kepada apa? Lebih kepada bersifat neutral. Kalau badannya kecil berbanding dengan tadi. Ya. Ini kita tahu yang dominan adalah penjual ataupun bear. Kenapa? Kerana warna merah. Okay, dan size-nya besar. Ini kita tak boleh katakan siapa yang dominan. Kerana apa? Size badan kecil. Okay, ini adalah satu contoh candlestick yang lebih bersifat neutral. Okay. Kemudian panjang bayang. Okay, bayang itu apa? Bayang itu yang menggambarkan harga tertinggi yang dicapai oleh harga pada sesi tersebut dan juga harga terendah yang dicapai oleh harga pada sesi tersebut. Ya, ini digambarkan dengan bayang. Okay, panjang pendek bayang ini memberikan kita informasi tambahan. Jika bayang panjang bermakna ketidakpastian sedang kuat ketika itu. Ya, banyak orang tak pasti nak jual ke nak beli. Ya. Dia lebih kepada apa? Lebih kepada unsur-unsur noise, okay, ataupun hingga. Okay, bukannya pergerakan utama, ia adalah pergerakan yang kita katakan ekstrim, ya, pergerakan outlier, pergerakan yang kurang signifikan. Okay, tapi pernah disentuh oleh harga, oleh itu kita kena tandakan. Okay. Jadi kalau dalam kes ini, apa tafsiran saya? Bayang panjang di atas bermakna ada rejection di atas. Ya. Bermakna sekarang ni ada penjual yang kuat pada arah ini, di arah sini menolak harga ke bawah. Okay, pada ketika ini juga, okay, pada bayang bawah ini ada rejection tapi tak sekuat rejection atas. Bermakna buyer di bawah ni tak sekuat seller di atas. Okay, jadi candle ni lebih kepada sedikit bias ke bawah, ya, dari segi uncertainty, okay, ketidakpastian. Jadi itu. Kemudian antara keunikan anatomi candlestick lah, jika kita mendapati bayang panjang tetapi badan kecil, ya, itu kita dah masuk ke dalam kategori candlestick doji. Okey, jadi seperti ini, ya, kita lihat badan hampir tiada, okey, ataupun kecil tetapi mempunyai bayang yang panjang. Ini adalah ciri-ciri candlestick doji. Jadi candlestick doji ini biasanya lebih menunjukkan keadaan yang neutral, ya, tidak ada pemenang, okay, antara penjual dan pembeli pada sesuatu sesi tersebut. Okay, tidak ada keputusan muktamad, okay, tak jelas siapa yang menguasai sesi tersebut, bull ataupun bear, tak jelas. Okay. Jadi kalau kita nak ketahui sifat ataupun kecenderungan
candlestick doji, kita kena bergantung kepada apa? Bergantung kepada candle-candle yang sebelumnya. Okey. Jika candle yang sebelumnya bersifat bearish, bermakna kita akan lebih bias untuk bearish, okey, candlestick doji ini. Jika candle-candle sebelumnya bersifat bullish, kita akan lebih bullish bias untuk candlestick doji ini, ya. Kerana apa? Kalau on its own, dengan sendirinya ia lebih bersifat neutral. Okey. Dan panjang bayar untuk doji mungkin akan berbeza, ya. Kita ada lagi variasi. Ini adalah satu contoh candlestick doji. Kita ada variasi, ya, bergantung kepada panjang pendek, bayang atas dan bayang bawah. Okey, seperti ini. Okey. Kalau di sini, ini adalah doji, bayang atas dan bawah adalah lebih kurang sama. Ini adalah doji kita namakan sebagai doji yang klasik. Okey, kemudian kita ada doji yang berkaki panjang, long leg doji, ya. Badan tak ada tapi mempunyai bayang atas dan bawah yang panjang. Kemudian kita ada doji seperti ini, dragonfly doji, ya. Tidak mempunyai bayang atas ataupun bayang atas pendek, tetapi mempunyai bayang bawah yang panjang. Ya, ini adalah dragonfly. Okey, dan dragonfly ini lebih bersifat apa? Lebih bersifat bullish, ya. Kenapa? Kerana ada rejection daripada bawah, bermakna ada pembeli yang bawah ni menolak harga ke atas. Okey. Jadi itu tafsiran kita untuk dragonfly doji, ya, lebih cenderung ke atas. Lawan kepada dragonfly doji, kita ada apa? Kita ada gravestone doji. Jadi gravestone doji ini bermakna mempunyai bayang atas yang panjang tapi bayang bawah yang pendek ataupun tiada langsung. Okey, apa maksudnya? Bermaksud ada rejection yang sangat kuat di atasnya, penjual sedang kuat menolak harga ke bawah. Okey, jadi ini adalah gravestone doji dan lebih cenderung untuk bergerak ke bawah, ya. Baik. Okey, jadi sebelum kita masuk ke dalam corak-corak pertukaran candlestick, kita akan berehat dulu seketika dan kita akan sambung semula selepas iklan ini, ya. Baik, lagi sekali Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang, salam Jumaat dan selamat kembali ke sesi webinar Tradepedia di mana kita bincangkan daripada perkara-perkara yang asas di dalam pasaran kewangan sehinggalah perkara yang lebih advance, termasuklah analisa fundamental yang baru saja kita dah khatam 2 webinar yang lepas, analisa teknikal yang kita sedang belajar sekarang, indikator-indikator yang kita akan gunakan pada carta, kemudian pengurusan wang, kawalan emosi sehinggalah cara kita membina sistem dagangan sendiri. Semua kita cover di bawah silibus Tradepedia. Jadi hari ini kita bincangkan tentang corak-corak yang kita dapat kenal pasti dan tafsirkan yang boleh terbentuk pada carta bar dan juga pada carta candlestick. Okey, Kemal, nak tanya tentang shortcut untuk confirmkan reversal. Ada, ya, kita akan bincangkan di akhir webinar ini. Okey, saya tahu kenapa, kerana banyak sangat corak. Kita lihat corak carta bar pun dah banyak. Kita ada key reversal, two bar key reversal, spike, kita ada inside day, outside day. Jadi campur pula dengan carta candlestick, macam-macam lagi mungkin kita pening kepala. Jadi kita akan lihat ada satu cheat code, ya, macam mana kita nak merumuskan semua untuk kita mengesahkan berlaku pertukaran ataupun tidak. Okey, jadi sekarang kita akan masuk pula ke dalam carta candlestick dan apakah corak-corak yang dapat kita kenal pasti. Okey, jadi corak yang pertama untuk candlestick adalah apa? Adalah corak, okey, corak candle pertukaran, bullish dan juga bearish engulfing. Okey. Jadi kalau kita lihat bagaimana engulfing terbentuk, kita lihat dulu kepada bearish engulfing. Okay, jadi bearish engulfing akan terbentuk macam biasa. Semua corak bearish akan terbentuk dan berlaku di penghujung uptrend dan di puncak, ya. Kerana apa? Kemudian akan berlaku pergerakan ke bawah. Jadi untuk bearish engulfing, mana yang berlaku? Badan candle merah yang seterusnya buka di atas, okey, dan lebih tinggi daripada candle yang sebelumnya, dan harga tutup dan juga harga terendah berada di bawah daripada candle yang sebelumnya, ya. Ini adalah engulfing. Okey. Dan kerana ini adalah bearish engulfing, kita menjangkakan harga akan bergerak ke bawah.
Ada bearish engulfing, kita ada bullish engulfing. Jadi konsep yang sama, cuma candle yang besar ialah candle apa? Candle bullish, ya, candle hijau yang lebih besar, okay, dan melebihi daripada candle yang sebelumnya. Kita lihat harga tertinggi, okay, melebihi daripada harga tertinggi candle sebelumnya. Harga terendah juga adalah lebih rendah daripada harga terendah candle yang sebelumnya. Okay. Dan ini adalah bullish. Kenapa bullish? Berlaku di penghujung downtrend dan berlaku di dasar, ya, bermakna pergerakan yang kita jagakan sebenarnya pergerakan ke atas. Baik, jadi kita lihat kepada contoh bullish dan juga bearish engulfing. Okey, di sini saya lihat kepada apa? Saya nampak ada di sini, ada bearish engulfing di mana? Okey, di sini. Okey, berlaku bearish engulfing. Kita nampak, ya, sini berlaku bearish engulfing. Okay, daripada pergerakan ke atas. Sini. Okey, lari sikit. Dia bukan di sini, dia sebenarnya di sini. Dia di sini. Okey, bearish engulfing berlaku di sini. Okey, saya silap tadi. Kenapa? Kerana harga harga tertinggi dan harga terendah melebihi daripada harga tertinggi dan harga terendah candle yang sebelumnya. Jadi itu syarat dia. Okey, ini tak lepas sih. Ini kerana candle sebelumnya lebih daripada candle yang seterusnya. Okey, jadi itu tak lepas. Jadi ini adalah sebenarnya yang saya masukkan, ya. Ini adalah pergerakan bearish engulfing, ya, berlaku di sini. Okey. Ini daripada pergerakan uptrend, ya. Saya lukiskan, ini adalah uptrend. Kita di bawah ni naik uptrend, kemudian bertukar arah. Kerana apa? Kerana berlaku bearish engulfing, ia merupakan corak pada candlestick. Okey, berlaku di sini. Okey, daripada uptrend bertukar menjadi downtrend. Baik. Seterusnya, kita lihat pula kepada contoh untuk bullish engulfing pula, ya. Kita lihat kepada contoh bullish engulfing. Okey. Ada carta Euro British Pound, bullish engulfing berlaku di mana? Okey, lagi sekali ini adalah carta harian, ya. D1. Okey, carta harian dan bullish engulfing berlaku di sini. Nampak, ya? Ini adalah bullish engulfing. Kenapa? Kalau kita lihat, harga tertinggi dan harga terendah, ya, melebihi daripada harga tertinggi candle sebelumnya dan melebihi daripada harga terendah candle sebelumnya. Okey, bullish candle ni merangkumi engulfing candle yang sebelumnya. Okey, jadi kalau kita lihat, okey, ini adalah pergerakan ke bawah. Kemudian berlaku bullish engulfing, pergerakan bergerak ke atas. Okey, pergerakan bergerak ke atas. Okey, dan kita lihat, ya, ada persamaan carta bar dengan carta candlestick. Okey, siapa yang ingat inside dan outside day?
Jadi kalau saya tukar engulfing ni, okay, saya tukar kepada carta bar, okay, apa yang jadi? Ini adalah apa? Ini adalah outside day. Ini adalah bullish outside day. Okay. Dan kalau saya tukar tadi, di sini, bearish engulfing, saya tukar kepada apa? Saya tukar kepada carta bar. Ia adalah apa? Ia adalah bearish outside day. Okay, jadi bearish outside day sama dengan bearish engulfing. Bullish outside day sama dengan bullish engulfing. Ya. Cuma berlaku pada jenis carta yang berbeza, ya, tapi coraknya sama. Baik. Okey, jadi ini nombor satu. Bullish dan juga bearish engulfing bagi corak pertukaran candlestick. Okey, baik. Jadi kita lihat corak yang seterusnya. Okey, jadi corak yang seterusnya berbunyi piercing dan juga dark cloud cover. Jadi kita lihat bagaimanakah piercing dan juga dark cloud cover terbentuk. Okey. Jadi pertama sekali kita akan lihat kepada corak dark cloud cover. Okey, jadi untuk corak dark cloud cover seperti kebanyakan corak-corak bearishnya akan terbentuk pada mana? Terbentuk pada puncak di pengakhiran uptrend, ya. Ini adalah pengakhiran uptrend dan di puncak, dan di sinilah berlakunya corak bearish. Baik. Jadi untuk corak dark cloud, candle merah dibuka di atas harga tinggi candle yang sebelumnya. Okey, tapi ia tutup lebih rendah daripada 50% candle hijau yang sebelumnya. Nampak, ya? Okey, harga buka di atas, kemudian harga turun balik dan tutup lebih daripada separuh candle hijau yang sebelumnya. Ini adalah dark cloud cover. Okey, dan ini adalah corak bearish, maknanya kita menyangkakan harga akan bergerak ke bawah. Okey, jadi sebelum saya pergi ke piercing, saya akan terus tunjukkan contoh, ya, kerana ini kita kena lihat betul-betul. Contoh untuk dark cloud cover. Okey, jadi contoh untuk dark cloud cover adalah seperti di sini. Okey, kita lihat apa yang berlaku di sini, ya, dark cloud cover. Okey, jadi candle merah ni buka di atas, ya, nampak, ya, ada lonjakan sikit, buka di atas, ada sedikit lonjakan, tapi tutup lebih daripada 50% candle yang sebelumnya. Okey, tutup ni lebih daripada 100% lagi, nilai jatuh ke bawah. Ini adalah contoh dark cloud cover. Okey, kalau kita lihat 50% di mana? 50% candle ini di sini. Okey, ini adalah aras 50%. Okay, jadi aras 50% candle bullish berjaya dilepasi, okay, oleh harga tutup candle bearish ini, ya. Jadi ini adalah contoh dark cloud. Di sini, ya. Dark cloud ni adalah corak bearish. Okay, ini berlaku pada British Pound, Canadian Dollar, berlaku pada carta harian. Okay, jadi pergerakan ke atas, kemudian berlaku dark cloud cover, kita menjangkakan berlaku pergerakan ke bawah. Okey. Kemudian lawan kepada dark cloud cover, kita ada corak apa? Kita ada corak yang seterusnya, ya, iaitu corak piercing. Okay, jadi untuk corak piercing, bagaimana dia berlaku adalah terbalik daripada corak dark cloud. Okay, jadi corak piercing adalah corak bullish, dan corak bullish berlakunya biasa di mana? Di penghujung downtrend dan berlaku di dasar, ya. Baik. Jadi untuk corak piercing, sama seperti bagaimana corak dark cloud cover berlaku, harga akan lompat sikit. Okay, harga candle seterusnya akan lompat sikit. Okay, tapi kali ini lompat ke mana? Lompat ke bawah.
Okey, lompat ke bawah sikit. Kemudian naik balik dan tutup melebihi 50% daripada candle bearish yang sebelumnya. Okey, ini adalah contoh piercing pattern. Okey. Dan ia berlaku di penghujung downtrend, di dasar, bermakna ini adalah corak pertukaran yang bullish. Okey, maknanya kita menjangkakan pergerakan seterusnya ialah pergerakan ke atas. Baik, jadi kita lihat kepada contoh ya. Okay, jadi ini adalah contoh tadi untuk dark cloud cover. Sekarang kita lihat pula kepada contoh piercing. Okay, jadi contoh piercing berada di bawah ni, harap anda dapat lihat ya. Okay, saya tandakan di sini. Ini adalah corak piercing. Baik, kenapa? Jadi akan berlaku lonjakan harga ya, harga buka jatuh sikit untuk candle yang seterusnya, tapi harga patah balik ya dan tutup lebih daripada separuh candle merah yang sebelumnya. Jadi separuh candle merah adalah di sini ya. Kalau mengikut mata saja, ini adalah separuh candle merah. Saya tulis sini. Paras 50% candle bearish dan berjaya dilepasi oleh harga tutup candle bullish. Jadi candle bullish tutup di sini. Jadi melebihi 50% daripada candle bearish dan ini adalah syarat untuk piercing pattern. Okey. Maknanya daripada pergerakan ke bawah. Okey. Okey, kemudian berlaku corak bullish piercing pattern, kita menjangkakan corak akan bergerak ke atas selepas itu. Okey, nampak ya? Ini carta harian. Okey. Jadi ini daripada pergerakan downtrend bertukar menjadi uptrend. Okey. Jadi ini tadi adalah dark cloud cover, ini pula adalah piercing pattern. Baik. Okey, seterusnya ini baru corak yang kedua. Okey, ada lagi ya. Corak yang ketiga pula adalah apa? Corak yang ketiga untuk candlestick adalah corak pertukaran morning dan juga evening star. Okay, jadi kita lihat ya bagaimana terbentuk morning dan evening star. Okey. Lihat kepada contoh dahulu, kepada contoh evening star. Okey, bagaimana evening star terbentuk? Baik. Jadi evening star terbentuk seperti berikut. Jadi evening star ni adalah corak bearish ya. Jadi corak bearish berlaku di penghujung uptrend dan di puncak seperti biasa. Okey, jadi sekarang ni kita lihat bagaimana evening star terbentuk. Okey, jadi evening star ni dinamakan sebagai evening star. Kenapa? Kerana ia dinamakan sempena planet Venus. Okey. Jadi planet Venus kalau kita lihat astronomi, dia akan muncul betul-betul sebelum kegelapan malam tiba ya. Okey, kalau kita tukar kepada analogi pasaran, kita akan dapat lihat morning star ni, evening star ni betul-betul sebelum apa? Sebelum market jatuh. Okey, itu dia punya analogi. Okey, oleh sebab itu ia dinamakan sebagai evening star. Okay, jadi ia adalah corak bearish. Okay, cara yang terbentuklah seperti ini. Okay, akan ada satu candle yang agak asiknya daripada struktur harga. Kemudian berlaku candle bearish seterusnya. Okay, ini adalah ciri-ciri struktur evening star yang bersifat bearish. Jadi kalau kita lihat dulu contoh, sebelum kita pergi kepada morning star, kita lihat dulu bagaimana evening star terbentuk. Okay, kita lihat kepada contoh dahulu. Okey, satu contoh evening star berlaku di mana?
berlaku di carta British Pound Yen. Okey, dan ini adalah carta hariannya. Ini adalah carta harian. Dan evening star berlaku di mana? Berlaku di sini. Okey, 3 candle ni. 1, 2 dan 3. Okey, 3 candle ni, 1, 2, 3 membentuk evening star. Okey, ada seperti satu star yang terasing sikit ini. Ini adalah evening star. Okey, dan ini adalah coraknya bearish. Kalau kita lihat, kita ada pergerakan harga naik seperti di sini. Dan apabila evening star berlaku, apa jangkaan kita? Jadi planet Venus ni muncul betul-betul sebelum berlakunya kegelapan. Sebelum hari jadi malam, planet Venus akan muncul dia betul-betul sebelum gelap. Jadi evening star berlaku bila? Berlaku betul-betul sebelum apa? Sebelum harga jatuh selepas itu, ya. Itu sebabnya dia dinamakan sebagai evening star. Kita menjangkakan akan berlaku kejatuhan harga. Baik. Okey, nampak ya? Pembentukan evening star. Okay, sekarang barulah kita nak lihat kepada morning star, iaitu lawan kepada evening star. Baik. Okey, jadi untuk morning star, kita lihat ya macam mana. Dia hampir sama dengan evening star, cuma berlaku di opposite. Okey, berlaku di opposite direction. Okey, jadi untuk morning star, kenapa dia dinamakan morning star? Kalau evening star tadi sempena planet Venus. Kalau morning star sempena apa? Sempena planet Mercury, ya, sempena planet Mercury. Dan planet Mercury adalah planet yang terdekat dengan matahari. Jadi sebelum matahari terbit, kita akan nampak dahulu planet Mercury. Okey, kalau kita gunakan analogi pasaran, kita nampak planet Mercury, mana kita akan dapat jangkakan apa? Pasaran akan naik. Okey. Jadi bagaimana pembentukan morning star? Okey, sama dengan evening star, cuma kita terbalikkannya saja. Okey, kita akan nampak satu candle ya, seolah-olah terasing ya daripada pergerakan structure. Okey, diikuti dengan candle bullish. Okey, ini adalah signal bullish berlaku di penghujung downtrend dan berlaku di dasar. Okey, dan kita menjangkakan akan berlaku pergerakan ke atas. Baik. Jadi untuk tujuan itu saya akan lihat kepada contohnya. Kita ada contoh morning star. Okey, berlaku di mana? Ini adalah carta USD Canadian dollar ya. Saya sikit, saya zoom in sikit. Okey. Morning star. Carta harian. Okey, berlaku di mana? Berlaku di sini. Okey. Jadi ini adalah harga turun. Kemudian berlaku morning star, maknanya kita nampak planet Mercury sebelum kita nampak matahari. Kita nampak morning star sebelum kita nampak kenaikan harga. Jadi sebab berlaku yang morning star, kita dapati ada kenaikan harga. Okey. Okay, nampak ya? Okey, daripada pergerakan downtrend bertukar menjadi pergerakan uptrend. Baik. Okey, jadi ini adalah evening star, ini adalah morning star. Okey, terdiri daripada 3 candlestick. Okey, juga di sini terdiri daripada 3 candlestick, 1 2 3. Saya boleh klik sikit. Oh, tak boleh ya. Baik. Okey. Jadi ini yang ketiga. Kita ada lagi ya, yang keempat, dan ini kita lagi sekali, ini adalah corak-corak yang common berlaku pada carta candlestick. Tapi ada lebih lagi ya. Kita fokuskan pada yang paling kerap berlaku. Okey, jadi yang keempat pula adalah apa? Adalah corak pertukaran candlestick
shooting star dan juga hammer. Okey. Jadi kita lihat bagaimana shooting star terbentuk dan bagaimana hammer terbentuk. Okey. Pertama sekali kita nak lihat bagaimana shooting star terbentuk ya. Okey, jadi shooting star terbentuk seperti biasa. Hampir semua syarat bearish akan berlaku di penghujung uptrend dan berlaku di puncak. Kita masuk shooting star. Jadi bentuk shooting star, ciri-cirinya ialah yang pertama, mempunyai badan merah yang kecil, bayang atas yang panjang, dan bayang bawah yang pendek ataupun tiada langsung. Okey, cukup 3 syarat ini, itu adalah shooting star. Dan ia adalah corak bearish ya, maknanya kita daripada uptrend berlaku shooting star, kemudian kita berjangka ke apa? Kita berjangkakan harga akan turun ke bawah. Okey. Baik. Jadi sebelum kita pergi ke lawan shooting star iaitu hammer, kita lihat dulu bentuk shooting star pada carta. Okey, tapi kita gunakan carta yang sama. Okey, jadi siapa yang nampak shooting star di mana? Okey, ada shooting star di sini. Okey, tapi berlaku di mana? Okey, bagi mata siapa yang bermata tajam, bermata helang akan terus nampak shooting star berlaku di sini. Okey. Jadi apakah ciri-ciri shooting star? Pertama sekali apa? Ya. Pertama sekali badan merah kecil. Kita ada badan merah kecil. Kemudian bayang atas yang panjang. Okey, kita ada bayang atas yang panjang. Kemudian yang terakhir ialah bayang bawah yang pendek ataupun tiada langsung. Okey, untuk kita bayang bawah ada tapi pendek. Okey, cukup 3 syarat. Ini adalah shooting star. Okey, dah shooting star bersifat bearish. Okey. Bermakna kita daripada pergerakan uptrend, kemudian kita nampak shooting star, apa yang berlaku? Apa yang berlaku selepas itu ialah downtrend. Okey, seperti kita lihat di sini. Okay, nampak ya? Okay, seperti apa yang berlaku di sini. Okey, sekarang kita lihat pula kepada lawan shooting star iaitu apa? Hammer. Kita alihkan ini dulu. Okey, sekarang kita lihat bagaimana hammer terbentuk ya. Jadi hammer ni hampir sama seperti shooting star tapi terbalik. Okey, dan hammer adalah isyarat yang bullish berlaku di penghujung downtrend dan berlaku di dasar. Jadi ciri-ciri hammer ialah semuanya terbalik. Kalau shooting star, badan kecil merah. Hammer, badan kecil hijau. Kemudian kalau shooting star, bayang atas panjang. Kalau hammer, bayang bawah panjang. Bayang atas yang pendek. Ini adalah ciri-ciri hammer. Baik. Okay, dan ia merupakan isyarat yang bullish ya. Bermakna kita menjangkakan harga akan bergerak ke atas. Okay. Harga akan bergerak ke atas. Okey. Jadi kita lihat kepada contoh hammer. Okey, berlaku pada carta British Pound Swiss franc, carta harian. Mungkin saya kena zoom sikit. Okey. Carta harian. Di sana. Okay. Di manakah berlakunya hammer? Okey, kalau siapa yang short ya, nampak terus hammer berlaku di sini. Okey. Badan hijau yang kecil, bayang panjang yang bawah dan bayang atas yang pendek yang signifikan lebih pendek daripada bayang bawah. Ini adalah hammer. Okey, dan kita lihat daripada pergerakan
downtrend. Okey, kemudian berlaku hammer. Okey, kemudian berlaku pergerakan uptrend. Selepas berlakunya hammer. Okey, jadi ini adalah contoh-contoh corak pertukaran candlestick. Okey. Okey, jadi kita ada apa tadi? Kita mula daripada sini ya, kita ada engulfing. Okey, kita ada bearish engulfing. Nombor 1 engulfing, bearish dan bullish. Kemudian kita ada apa? Kita ada dark cloud cover dan juga piercing. Okey, itu nombor 2. Okey, ini dark cloud cover, ini adalah piercing. Kemudian kita ada evening star. Okey, ini yang ketiga ya, evening star dan juga morning star. Okey, dan yang keempat kita ada shooting star. Okey, di sini shooting star. Okey, dan juga hammer. Okey, seperti di sini. Okey, ini adalah contoh-contoh corak pertukaran candle yang common ya, yang kerap berlaku di dalam pasaran kewangan ya. Okey, kalau kita perhatikan akan berlaku ya dalam beberapa tempoh akan berulang ke semua corak-corak ini. Baik. Jadi sekarang seterusnya pula ialah kita nak belajar tentang apa? Okey, seperti yang saudara Ikmat tanya tadi ya, kita nak belajar tentang shortcut pula ya. Shortcut bagaimana kita nak rumuskan ke semua corak-corak candle dan corak ni semua kita nak rumuskan dalam satu cheat code ya yang dapat menjadi panduan kita. Jadi kita tak pening kepala. Cukup syaratnya kita terus katakan okey ini sah. Kalau tak cukup syarat kita katakan okey ini bukan pertukaran candle. Baik. Jadi sekarang kita akan belajar tentang pertama sekali anatomy candlestick dan bagaimana kita menggunakan anatomy candlestick untuk kita menapis isyarat entry. Dan barulah kita akan rumuskan candle pertukaran ya, seperti yang saudara Hikmat tanya tadi, bagaimana kita nak dapatkan shortcut. Baik. Jadi anatomy candlestick, jadi anatomy candlestick ni yang kita dah tahu pakai 4 elemen. Harga tutup dan juga harga tertinggi dan terendah. Okey, tapi bukan itu saja. Warna badan candlestick juga memberikan kita gambaran tentang keadaan candle tersebut ya, sama ada bullish ataupun bearish. Okey. Kalau warna hijau bersifat bullish bermakna pembeli sedang menguasai sesi. Okey. Okey. Waalaikumsalam Rashidi. Apa khabar? Itu dah cerita tentang candlestick hari ini. Okey, jadi warna badan memberikan kita informasi tambahan ya tentang keadaan sesi tersebut. Okey, dalam kes ini warna hijau bermakna bull ataupun pembeli sedang menguasai, sedang menguasai sesi tersebut. Kalau warna merah sebaliknya, kalau warna merah penjual, si penjual pula yang sedang menguasai. Jadi dalam setiap candle ya adalah tarik tali antara penjual dan pembeli. Okey, siapa yang menang, siapa yang menguasai kita akan dapat lihat daripada bentuk candlestick dan juga warnanya. Okey. Kemudian saiz badan candlestick juga memberikan kita informasi. Kalau saiz badan besar, maknanya ada pemenang. Okey, ada pihak yang menguasai sesi. Kalau saiz badan kecil, maknanya mungkin bersifat neutral. Tidak ada pemenang yang jelas antara penjual dan pembeli. Okey, seperti ini. Ini kita boleh katakan neutral walaupun warna merah ya, sebab badan kecil ia lebih bersifat neutral, tak ada pemenang yang jelas. Okey, kemudian panjang bayang. Okey, bayang ini dalam analogi pasaran ya. Bayang ni kita selalu kaitkan dengan apa? Kita kaitkan dengan ketidakpastian dan kita kaitkan dengan rejection. Kalau bayang panjang, contoh di sini, panjang di atas bermakna ada rejection yang kuat. Datang daripada atas. Okey, bermakna di sini ada penjual ya sedang menolak harga ke bawah ya. Oleh itu kita dapat rejection yang kuat. Okey, di sini juga menunjukkan ketidakpastian yang tinggi. Okey. Jadi macam-macam yang kita dapat informasi daripada candlestick. Warna badan, saiz badan dan juga panjang bayang semua boleh memberikan kita
data tentang apa yang berlaku pada sesi tersebut. Baik. Okey. Jadi, satu lagi keistimewaan candlestick ialah kita boleh menggunakan anatomy candlestick untuk kita menentukan aras yang terbaik untuk kita buka dan tutup posisi dagangan. Bagaimana? Mudah saja. Kita gunakan harga tertinggi, harga tutup, harga rendah dan juga harga buka. Kita gunakan kesemua itu untuk menapis entry kita. Jadi, jika anda ingin membuka posisi beli, apa yang anda perlu buat ialah menggunakan anatomy candlestick. Anda lihat pada candle, katakan signal keluar pada candle itu. Mungkin signal keluar pada anda punya moving average ataupun anda punya indikator-indikator yang contohnya momentum dan sebagainya, keluar signal dan dia berlaku semasa candle itu. Jadi di manakah entry? Adakah anda akan buka entry terus? Yang terbaik adalah anda akan menggunakan candle untuk menentukan di mana entry. Jadi anda nak beli, anda akan letakkan posisi beli di atas harga tertinggi. Jadi harga tertinggi di mana? Di sini. Katakan semasa candle ini sedang terbentuk, keluar signal moving average crossover ke, keluar signal MACD ke, Ichimoku ke, ataupun mana-mana RSI ke, indikator ke, berlaku pada candle ni. Jadi anda nak beli, anda akan buka di mana? Anda akan buka di sini. Di aras tertinggi. Dan anda gunakan posisi jual. Kalau anda nak jual pula untuk case jual, anda gunakan apa? Anda gunakan harga terendah. Iaitu di sini. Anda letak pending order anda di sini untuk jual. Jika signal jual dah keluar pada anda punya sistem. Jadi gunakan anatomy candlestick untuk mendapatkan entry yang lebih baik. Kalau kita nak letak di atas harga tertinggi, kalau kita nak jual letak di bawah harga terendah. Dan proses yang sama juga kita gunakan pada henti rugi. Jika anda nak jual, seperti anda nak jual, henti rugi anda di mana? Di sini. Di aras harga tertinggi. Kalau anda nak beli, anda letakkan henti rugi di sini, di aras harga terendah. Itu yang dimasukkan kita menggunakan anatomy candlestick untuk kita meletakkan entry dan juga exit pada aras yang terbaik. Sekarang barulah kita nak bincangkan tentang bagaimana kita nak mencari shortcut. Kalau kita lihat tadi di dalam pasaran kewangan, kita lihat banyak sangat corak-corak candlestick. Kita ada hammer, inverted hammer, dragonfly doji, bullish spring top, ni semua yang bullish Kita ada engulfing, kita ada tweezer bottom lah, kita ada three white soldier lah dan sebagainya. Itu baru bullish. Bearish pula kita ada macam-macam. Kita ada spinning top, kita ada gravestone doji, bearish engulfing, dark cloud cover, evening star dan sebagainya. Neutral pun kita ada. Jadi sekarang ni macam mana kita nak cari shortcut? Takkan kita nak hafal semua ni. Kita nak cari shortcut bagaimana kita nak menentukan manakah candle pertukaran bullish ataupun bearish yang sah. Sekarang ini perbincangan kita. Bagaimana kita nak rumuskan ke semua ni jadi satu guideline yang relevan untuk semua corak-corak candlestick Jadi itu yang kita belajar sekarang. Jadi apa yang kita gunakan? Kita gunakan 4 langkah mudah ni Kita gunakan 4 langkah mudah sama ada untuk bullish ataupun untuk bearish. Jadi kita lihat dulu kepada kes-kes pergerakan bearish. Macam mana kita nak tentukan pertukaran bearish ini sah ataupun tidak sah. Jadi ini shortcut. Jadi kita lihat kepada 4 step ini. Jadi sekarang kita lihat step pertama. Jika kita ada dalam pergerakan uptrend dan ingat signal-signal bearish ataupun corak bearish biasanya berlaku di mana? Berlaku di penghujung uptrend dan berlaku di puncak. Baik. Jadi kita lihat pada kes pertama. Kita ada uptrend, kemudian di sini berlaku apa? Ini adalah apa? Ini adalah shooting star ataupun mana-mana corak pertukaran candle yang terbentuk apa-apa yang terbentuk di atas ni pun tak kisahlah. Tapi yang penting sekarang ni kita tak terus masuk posisi. Kita tak terus katakan ini adalah pertukaran bearish yang sah. Kita akan tunggu apa? Kita akan tunggu terbentuknya candle bearish yang baru, dan candle bearish yang baru ni perlu tutup
di bawah 50% daripada candle bullish significant yang sebelumnya. Okay, sekarang barulah kita katakan ini adalah corak pertukaran arah bearish yang sah. Bukan kerana ada candle reversal di sini, tetapi kerana candle bearish yang seterusnya tutup lebih daripada 50% candle bullish significant. Okey, sekarang ni persoalannya apakah candle bullish yang significant? Jadi significant ni sebenarnya kita kena tentukan. Okey, jadi kalau kita lihat kepada carta ya, dan di sini kita ambil average. Apakah candle significant? Okey, jadi candle significant ialah perlu candle yang sekurang-kurangnya pada saiz purata. Okay, dalam semua candle ni apakah purata saiz? Purata saiz bagi saya adalah candle seperti ini ya. Ini adalah saiz purata untuk candle bullish, dan ini adalah saiz purata untuk candlenya bearish. Itu yang kita namakan sebagai significant. Bermakna candle yang kecil-kecil ni kita akan ignore. Candle yang ini kita ignore, ini kita ignore, ini kita ignore, yang ini semua kita ignore. Kita ambil candle yang size ni significant. Itu cara yang paling mudah untuk kita tapis kita punya penilaian. Baik, itu kes pertama. Walaupun dah berlaku candle pertukaran, kita masih lagi tunggu candle bearish significant tutup di bawah 50%, candle bullish significant, barulah kita kata ini sah. Baik. Kes yang kedua. Kes yang kedua ialah kita ada uptrend, kemudian tidak berlaku sebarang corak pertukaran candle. Tak ada corak evening star, tak ada corak evening star, tak ada shooting star, tak ada dark cloud cover, tak ada engulfing. Tetapi apa yang berlaku ialah muncul candle bearish yang berjaya tutup 50% lebih daripada candle bullish significant yang sebelumnya. Ini juga kita katakan sebagai apa? Sebagai corak pertukaran bearish yang sah. Nampak ya? Macam mana kita nak rumuskan kesemuanya? Kalau kita tak dapat nak hafal semua ni, kita gunakan shortcut ni. Jadi ini kes kedua. Kes ketiga pula. Sekarang ni kita lihat dah berlaku candlestick bearish ya, tetapi tak melepasi 50% candle significant bullish yang sebelumnya. Dan ingat, kita ignore candle-candle yang kecil. Kita hanya akan consider candle yang significant. Lagi sekali, apakah candle significant? Candle yang size-nya adalah sama macam purata ataupun lebih daripada size purata pada sesi tersebut. Bagaimana kita nak tentukan? Kita kena gunakan visual lah. Ini adalah cara yang paling mudah untuk kita nak tapis. Baik. Jadi dalam kes ni, adakah ini candle pertukaran bearish? Tidak. Kes ketiga bukan candle pertukaran bearish. Kenapa? Kerana dia tak tutup lebih daripada 50% candle bullish yang sebelumnya. Kemudian yang akhir sekali, kes keempat ialah ketika ini macam kes ketiga, masa lagi tak lepas. Jadi ini bukan candle pertukaran. Tetapi selepas itu muncul lagi satu candle bearish, dan kali ini candle bearish ini berjaya melepasi 50% candle bullish significant yang sebelumnya. Kita ignore yang kecilnya. Kita ambil candle significant, dan ini adalah apa? Ini juga kita katakan sebagai pertukaran candle bearish yang sah. Jadi ini yang kita pegang. Kita pegang shortcut ini. Ini adalah untuk pergerakan bearish. Jadi kita pegang empat ini. Dia akan memudahkan kita. Ini akan memudahkan kita untuk menilai sah tak sah. Betul Rashidi baru ya. Tapi ini yang bagi saya lah yang paling mudah untuk kita simplify. Kalau kita nak lihat satu persatu corak candlestick kita lihat. Seperti ini. Macam-macam. Nak kena lihat buka kat mana, tutup kat mana, kita lihat dia punya candle-candle sebelumnya. Kita mungkin dah pening kepala, kita tengah fikir apa semua tu, market dah jalan. Kita dah terlepas peluang. Jadi yang paling mudah, kenapa? Kerana kita dalam pasaran ni kita kena kadang-kadang kena membuat keputusan dengan cepat. Kalau sah atau tak sah. Tak sah kita pergi move on asset lain. Kalau sah kita dah bersiap sedia untuk entry. Jadi kita gunakan shortcut seperti ini. Dia punya masalahnya ialah Rashidi,
Apakah candle significant? Itu masalahnya kerana apa? Kita kena gunakan visual, okay? Dan juga menggunakan pengalamannya. Kita gunakan visual dan pengalaman. Kalau contoh yang saya buka carta, okay, macam sekarang ni, apakah candle significant? Okay, saya kena kira secara visual ya. Okay, kalau candle hijau, manakah saiz purata? Okay, macam kalau contohnya candle ini terlalu besar, ini adalah ekstrim. Purata adalah saiz ini. Ini saya katakan significant. Okay, ini pun significant bagi saya. Kalau untuk candle bullish ya, yang besar tu dah tentu significant. Okay, jadi minimum significant adalah saiz ini. Yang lain ni saya ignore. Okay, jadi itu caranya. Okay, jadi perlukan latihan sikit lah untuk kita sekali imbas kita dapat tentukan mana yang significant ataupun tidak. Okay, biasanya saiz purata. Okay, jadi ini adalah untuk bearish. Jadi untuk pergerakan bullish pula ialah sama 4 langkah tersebut, tetapi kita lihat dari sudut yang terbalik. Okay, jadi sama. Okay, jadi kesemua isyarat-isyarat bullish ya biasanya berlaku di pengakhiran downtrend dan di dasar. Okay, dalam contoh ini, okay, berlaku bukan saja astronomi, Muhammad Sofian CRS menggunakan astronomi. Okey, candlestick reversal pattern. Baik. Okey. Jadi, bukan saja dia berlaku di penghujung downtrend, tetapi di sini apa yang berlaku kita dapat lihat di sini ada apa? Ada hammer. Tapi kerana hammer keluar, kita tak terus katakan ini adalah reversal. Kita akan tunggu berlakunya ataupun munculnya candle bullish yang baru yang melebihi 50% daripada candle bearish significant yang sebelumnya, sama seperti tadi. Okey. Ini adalah candle pertukaran arah yang sah. Okey, kes kedua. Dilihat kes kedua. Okey, kes kedua ni walaupun tak berlaku apa-apa candle pertukaran ya, tak berlaku morning star, tak berlaku hammer, tak berlaku engulfing, tapi apa yang berlaku ialah kita dapat lihat munculnya candle bullish, okay, yang berjaya tutup lebih 50% daripada candle bearish significant yang sebelumnya. Ini juga kita akan sahkan sebagai pertukaran candle yang bullish. Okay. Jadi sebenarnya kalau dalam dagangan ni kan, memang ada kena dengan astronomi. Kalau kita lihat ya, moving average. Kenapa kita ambil moving average 9? Kenapa? Kita gambarkan pergerakan 2 minggu. Kenapa kita ambil moving average 50? Kenapa? Kita ambil pergerakan 2 bulan. Jadi sebenarnya ada kena-mengena. Okay? Dan kalau kita lihat contohnya pasaran komoditi ya, ada. Okay? Ada kena-mengena dengan astronomi, dengan kalender ya, ada. Okay? Kenapa? Kerana ada pattern. Okay, jadi itu yang menarik ni dagangan ni. Okay, macam-macam kita boleh kaitkan. Dan dagangan sebenarnya memang sebahagian daripada kehidupan manusia daripada zaman dulu lagi. Okay, jadi tak terkejutlah. Kalau kita boleh gunakan astronomi, kita boleh gunakan pasang surut laut untuk kita menggambarkan pergerakan harga. Okay, jadi itu yang kedua. Yang ketiga ialah kes di mana kita lihat dah muncul candle bullish tetapi tak lepas daripada 50% candle bearish significant yang sebelumnya. Ini kita katakan bukan pertukaran arah ya, selagi tak lepas pada arah tersebut. Dan yang keempat, akhirnya barulah kita lihat muncul candle extra dan akhirnya berjaya melepasi 50% candle bearish yang sebelumnya. Ini kita katakan sebagai candle pertukaran yang bullish. Okay, jadi kita pakai cheat code ni. Kalau kita nak lihat, nak kena hafal ke semua corak-corak candlestick ya. Saya ambil MSc dulu, saya hafal semua ni. Okay. Tapi saya lihat kepada carta, saya nak cari satu-satu pun tak dapat. Okay. Nak hafal ke semua ni bagi saya tak praktikal. Okay. Good to know. Tapi kalau kita lihat carta ni ya, macam-macam boleh kita boleh katakan. Saya boleh katakan ini adalah, contoh di sini, saya boleh katakan ini adalah evening star. Okay. Saya boleh katakan ini adalah mungkin shooting star. Tetapi kalau saya guna cheat code tadi, saya pegang, selagi candle merah ni, okay, selagi candle ni contohnya, selagi candle ni tak lepas daripada 50% candle hijau yang sebelumnya, selagi itu saya katakan, okey, ini bukan candle pertukaran. Bila dia lepas saja, okey, baru kuat ujar saya untuk katakan pertukaran trend sedang berlaku ya. Okey, ini baru sikit, ada banyak lagi ya.
corak-corak yang dalam pasaran. Okey, saya pun sendiri mungkin nak cipta corak saya lah nanti, corak bentuk itik, corak bentuk zirafah, okey, macam-macam kita boleh buat. Tapi kalau kita nak mudahkan kerja kita, kenapa? Kita cuma nak membuat keputusan dengan konsisten dan dengan efisien. Macam mana kita nak buat keputusan yang konsisten dan efisien? Ialah dengan kita kena ada sistem. Dan inilah yang kita nak terapkan ya dalam Trackpedia. Kita kena ada sistem yang konsisten ya, dan kita boleh guna ulang-ulang. Okey. Jadi inilah antara salah satu daripadanya. Okey, kita nak rumuskan corak pertukaran arah. Okey, baik, boleh ya Rashidi, Sofian, Iqbal. Okey, jadi hari ini kita dah bincangkan tentang candlestick dan juga carta bar. Jadi ada beberapa corak yang common kita dapati pada carta bar. Okey, jadi di webinar yang seterusnya pula kita akan belajar pula tentang trend. Okey, kita akan belajar pula macam mana kita nak confirmkan trending sedang berlaku. Okey, uptrend, downtrend. Kita akan pada contoh-contoh trend-trend yang pun berlaku sekarang. Macam S&P 500 masih lagi uptrend. Okey, Alibaba masih lagi downtrend, okey, dan sebagainya kita akan lihat nanti di dalam webinar yang seterusnya. Jadi terima kasih bagi siapa yang mengikuti saya pada webinar pada hari ini. Ya Rashidi, Sofian, okey, dan Iqbal, dan kita akan berjumpa lagi di webinar yang akan datang. Kita bincang pula pasal trend. Ingat ya, analisa teknikal ni buku dia tebal. Ada 15 chapter dalam Trackpedia, kita cerita pasal teknikal saja. Okey, ini baru yang ketiga. Baik, jadi saya akhiri ini webinar saya pada hari ini, dan kita jumpa lagi di webinar yang akan datang. Okey, sekian, terima kasih.